Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hamizan dari SMKA Sultan Azlan Shah. Hari ini saya akan bincangkan satu topik daripada bab 7 iaitu fizik kuantum. Okey, standard kandungannya adalah berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Standard pembelajaran kita ambil dua-dua iaitu 72.1 menerangkan kesan fotoelektrik. 7.2.2 mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak diterangkan menggunakan teori gelombang, bagi kesan frekuensi ke atas kesan fotoelektrik, kewujudan frekuensi ambang. Yang ketiga, tenaga kinetik elektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Dan keempat, fotoelektron dipancar secara serta-merta apabila dipancarkan dengan cahaya. Okey, jadi kita teruskan kepada mula-mula cikgu nak tengok dulu macam mana kamu menjana idea ya. Di sini kamu biasa murid-murid akan perasan kan lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Okey, bagaimanakah prinsip kerja lampu LED ini? Apakah kaitannya dengan kesan fotoelektrik? Di sini cikgu tak akan bincangkan dulu macam mana dia berfungsi. Kita akan pergi last sekali ada slide ini. Kita just nak tengok macam mana aplikasinya saja ya. Okey. Okey, sejarah kesan fotoelektrik. Yang pertama, pada tahun 1887, seorang ahli saintis Hertz menemui kesan fotoelektrik melalui eksperimen sinaran gelombang elektromagnet ke atas plat logam. Dan kedua, pada tahun 1897, J.J. Thomson mempertingkatkan lagi eksperimen berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Okey, di sini ada satu gambar rajah yang berkaitan dengan spektrum elektromagnet yang kamu telah belajar di tajuk gelombang semasa tingkatan 4. Cumanya cikgu nak kaitkan apa yang kita akan sentuh dalam tajuk ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan gelombang elektromagnet, iaitu cahaya nampak di sini ya, iaitu bersamaan dengan cahaya yang kita nampak 7 warna pelangi. Okey, di mana di sini kita, kalau kamu perasan, di sini ada ditunjukkan panjang gelombang dengan frekuensi. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dulu apakah maksud kesan fotoelektrik. Okey, apakah maksud kesan fotoelektrik? Okey, apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Okey. So, fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Seperti gambar rajah di sebelah sini, kamu nampak ada satu permukaan logam. Cahaya akan menyinari permukaan logam. Jadi, didapati ada elektron terpancar keluar. Jadi, inilah yang kita panggil sebagai kesan fotoelektrik. Okey, di sini kita akan tengok contoh dua situasi. Cikgu tunjuk sini ada satu cahaya kuning dengan cahaya ungu. Didapati cahaya kuning tidak ada apa-apa berlaku ya. Elektron di logam ini dia masih ada di situ. Dia tidak terkeluar elektronnya. Tetapi cahaya ungu didapati terkeluar dia punya elektron ya. Jadi kenapa? Okey, sebab itu yang kita kaitkan dengan dia punya frekuensi. Di sini ada jadual, cikgu tunjukkan contoh warna-warna pada spektrum cahaya tampak, dan di sini ada warna panjang gelombang setiap cahaya dan juga dia punya tenaga ya, iaitu tenaga foton dia. Jadi nanti kita akan bincangkan lebih lanjutlah berkaitan ni. Kenapa cahaya kuning tak ada, cahaya ungu ada? Dia punya elektron yang terpancar keluar. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita nak kaji ya, macam mana tadi kita kata arus lampu LED boleh menyala, contohkan di jalan raya tadi. Jadi di sini ini adalah satu contoh radas yang menunjukkan kesan fotoelektrik. Okey, macam mana kita nak tengok mengkaji bagaimana arus elektrik ini terhasil akibat daripada kesan fotoelektrik. Okey. Okey, yang pertama ialah kamu tengok di sini ada sel foto dan di sini ada satu sumber cahaya. Ya. Apabila permukaan logam yang peka cahaya, iaitu kita panggil sini sebagai di sebelah sini katod, disinari dengan alur cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron ini dinamakan sebagai fotoelektron. Ya. Okey. Yang kedua,
fotoelektron yang terpancar itu, yang dipancar dari sini tadi, daripada katok tadi, akan ditarik ke anod yang berkeupayaan positif. Okey. Dan seterusnya, pergerakan fotoelektron dari katot ke anod akan menghasilkan arus di dalam liter. Miliammeter akan menunjukkan nilai arus. Maksudnya bila kita nampak ada pisongan jarum pada miliammeter, itu menunjukkan ada arus di dalam liter. Okey. Okey, itu adalah satu eksperimen ringkas. Okey, seterusnya cikgu nak bincang pula berkaitan dengan rumus yang kamu dah belajar sebelum topik di dalam topik 7.1, iaitu berkaitan dengan rumus-rumus seperti E sama dengan HF dan lambda sama dengan H bahagi P. Ya, saya harap kamu dah belajar, okey, dan kamu pernah jumpa rumus tersebut. Okey, dalam tajuk ini kita akan bincangkan bagaimanakah nilai H itu diukur, dinilai ya. Okey, kita menggunakan satu radas seperti inilah, di mana radas ni kita panggil sebagai dia kit pemala Planck ya. Okey, tujuan radas ini ialah kita nak menentukan nilai pemala Planck tersebut. Okey, radas itu terdiri daripada kita guna 9 volt bateri. Di sini ada potentiometer, ada miliammeter dan juga ada voltmeter. Dan kita menggunakan 4 jenis warna lampu LED. Okey, di sini ada arahannya. Okey, arahannya sama seperti dalam buku teks, kamu boleh rujuk juga di dalam buku teks. Okey, yang pentingnya macam manakah kita nak dapatkan nilai pemala Planck tersebut. Okey. Okey, nanti mula-mula kita akan gunakan lampu LED merah dan kita akan tetapkanlah ya berapa kita punya nilai yang mula-mula. So di sini kita letakkan dulu 0.2 volt. Okey, lepas tu kita akan ambil catakan bacaan miliammeter dan seterusnya kita ulang langkah 2 bagi nilai voltan yang berbeza, iaitu kita ambil lagi 4 nilai 0.4, 0.6, 0.8 dan kita boleh tambah lagi lah ya. Kalau lagi banyak lagi bagus sebenarnya, iaitu sampai lebih kurang 3.0 volt. Lepas tu kita akan lukiskan graf arus melawan voltan berdasarkan nilai pintasan graf pada paksi voltan. Tentukan voltan pengaktifan iaitu VA bagi LED merah. Dan ulanglah balik kita langkah ketiga hingga 5 menggunakan warna oranye, hijau dan biru. Okey, di sini adalah cikgu tunjukkan dulu keputusan ya. Sepatutnya kita akan dapat macam inilah. Ya, tadi dia minta kita buat satu graf iaitu arus melawan voltan bagi setiap warna LED. Dan kita lengkapkan jadual. Jadi bila kita lukis, kamu akan dapat satu graf macam ni. Tapi cikgu akan tunjukkan data dia dulu ya. Okey. Okey, ingat ini graf arus melawan voltan. Dan satu garis lurus yang didapati di memotong pada paksi X di sini, iaitu kita label sebagai VA. Okey. Okey, ini contoh dia ya. Hasil keputusan tadi yang arus melawan voltan. Okey, kita dapat kita guna 4 warna tadi kan. Lampu ada warna merah, warna kuning, warna hijau dan warna biru. Okey, kita lukis. Cikgu satukan graf tu, 4-4 tu dalam satu graf supaya mudah kita nampak perbezaan tersebut. Jadi di sini bila kita plot graf daripada data tersebut, kita dapati ada voltan pengaktifan yang berbeza. Okey, di mana warna merah kita akan dapat 1.78 volt. Okey, warna oranye di situ 1.90. Warna hijau kita dapat lebih kurang 2 volt dan warna biru kita dapat 2.45 volt. Ya, daripada keputusan ni tadilah kita bina, kita dapat macam ni ya. Hasil daripada tu kita plot dalam satu jadual, kita masukkan data-data tersebut dalam jadual seperti ini ya. Jadual ni dalam buku teks ada ya. So kamu boleh lihatlah. So kita masukkan dalam sini, lepas tu baru kita buat graf tadi kan. Okey, lepas tu kita nilaikan pula nilai 1 per lambda. 1 lambda ni kita boleh kira terus daripada panjang gelombang yang diberi di sini, warna merah, oranye, hijau dan biru. Kamu kira terus, kamu akan dapat macam ni ya. Okey, daripada situ cikgu ringkaskan lagi. Okey, cikgu ringkaskan lagi. Kita masukkan dalam ni supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, daripada situ kita buat pula berdasarkan jadual 7.3 tadi, kita pelotkan graf voltan pengaktifan iaitu VA melawan 1 per lambda. Okey, berdasarkan graf yang dipelot, tentukan nilai kecerunan graf iaitu M dan hitungkan pemala Planck iaitu H. Ya. Okey, di sini cikgu dah buat graf dia tersebut. Okey, didapati graf satu graf linear
iaitu voltan pengaktifan melawan 1/lambda. Ingat data tadi cikgu ambil daripada sini daripada jadual tadi. Okey, dan cikgu nak kamu faham lagi, masa saya plot tu cikgu ambil di sini sebenarnya saya plotkan warna biru, LED warna oranye, LED hijau dan LED merah. Okey, kita dapat satu garis lurus. Jadi selepas itu kita perlu mengukur dia punya kecerunan, kecerunan graf tersebut, sebab kita nak buktikan tadi berapakah nilai pemalar Planck tadi kan, tujuan eksperimen kita. Okey, so kita tentukanlah nilai M kita berapa daripada graf tersebut. Okey, berdasarkan graf, nilai kecerunan graf M dan pemalar Planck dapat ditentukan. Okey, kamu mesti ingatlah rumus ni yang diberi H sama dengan ME bahagi dengan C, iaitu E adalah cas satu elektron yang bernilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 dan C adalah laju cahaya dalam vakum. Okey. Ini cikgu ambil daripada graf tadi Cikgu ambil dua nilai, kita plotkan. So kita kiralah menggunakan rumus biasa rumus kecerunan macam matematik tu biasa. Okey, dan didapati nilainya adalah M adalah bersama dengan 1.19 darab 10 kuasa negatif 6. Dan seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita masukkan nilai kecerunan tersebut dalam rumus ini. H tadi dekat atas ni tadi kan. Kita masukkan. Kita gantikan dan kita dapatlah nilai H, iaitu bernilai 6.35 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Itulah nilai pemalar Planck. Okey. Okey, di sini cikgu tunjuk juga, mungkin ada yang tertanya macam mana formula tu boleh dapat macam tu kan. Ini saya jelaskan dulu Sebenarnya dia daripada sini cikgu terbitkan. Asalnya dia dia formula tu adalah berdasarkan sini iaitu tenaga atau kerja yang diberikan kepada elektron yang melintasi LED tu kita E itu adalah sama dengan E darab VA elektron ni darab dengan voltan pengaktifan. Dan tenaga cahaya pula yang dikeluarkan oleh LED bersamaan dengan Hc/lambda. Jadi kita ada dua persamaan berkait dengan E, tenaga Okey. Jadi lepas tu kita berdasarkan daripada konsep keabadan tenaga, kita samakan persamaan satu dan yang kedua. Bila kita gabungkan, kita akan dapati persamaan tu akan jadi macam ni. VA sama dengan Hc/dengan E lambda. Okey, jadi persamaan ketiga. Kita boleh bandingkan persamaan ketiga ni dengan persamaan garis lurus biasa tu yang Y sama dengan MX tambah C, iaitu pintasan Y. So di sini kita dapati paksi Y diwakili oleh VA dan paksi X diwakili oleh 1/lambda. Jadi M tu bersamaan Hc bahagi dengan E. Inilah kecerunan tadi kan. Jadi daripada situlah kita susun semula rumus tersebut. Kita dah jadikan H sama dengan ME per dengan C. Okey, yang daripada sini tadilah. Okey, so cikgu harap kamu faham macam mana kita guna rumus tersebut untuk mencari nilai pemalar Planck tersebut. Okey, seterusnya kesimpulan daripada hasil eksperimen tadi, kita boleh buat kesimpulannya ada 4 di situ. Yang pertama, kadar penghasilan elektron yang dipancarkan oleh suatu logam oleh sinaran bergantung kepada keamatan sinaran. Dan kesimpulan kedua, kita boleh kata tenaga kinetik maksimum iaitu Kmax elektron yang dipancarkan berkadar terus dengan frekuensi sinaran dan bukannya keamatan sinaran. Dan yang ketiga, terdapat satu nilai frekuensi ambang iaitu F0 bergantung kepada jenis logam, di mana jika satu sinaran dengan nilai frekuensi yang lebih rendah dari nilai frekuensi ambang yang digunakan, elektron tidak berjaya dipancarkan dari logam pemancar walaupun keamatan sinaran itu cukup tinggi. Itu hasil daripada keputusan eksperimen. Dan yang keempat, elektron akan keluar serta-merta dari logam sebaik sinaran mengenainya dengan syarat frekuensi sinaran itu lebih tinggi dari frekuensi ambang. Okey, ini adalah keputusan dari eksperimen Okey, di sini kan pelajar perlu tahu macam mana kita nak bandingkan hasil daripada teori klasik dengan hasil eksperimen sebab dia ada banyak percanggahan di situ. Jadi di sini cikgu tunjukkan perbandingan antara ciri-ciri kesan fotoelektrik di antara teori klasik dengan hasil eksperimen. Okey, yang pertama, percanggahan pertama adalah berkait dengan tenaga kinetik maksimum yang dipunyai oleh fotoelektrik.
Teori klasik mengatakan bahawa tenaga kinetik fotoelektron bergantung kepada nilai keamatan, bukannya frekuensi. Dan kedua, semakin tinggi keamatan sinaran, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron. Sebaliknya, hasil eksperimen mengatakan bahawa pada keamatan sinaran yang rendah mampu membebaskan fotoelektron dengan syarat frekuensi sinaran mencukupi. Dan tenaga kinetik maksimum tidak bergantung kepada keamatan sinaran. Jadi kamu nampak kan perbezaan antara teori klasik dengan hasil eksperimen. Pencanggahan kedua ialah berkaitan dengan frekuensi sinaran yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Teori klasik mengatakan bahawa pancaran fotoelektron boleh berlaku pada semua frekuensi sinaran asalkan keamatan sinaran tinggi. Sebaliknya, hasil eksperimen mengatakan frekuensi sinaran yang dipancarkan mesti bernilai sama atau lebih daripada frekuensi ambang untuk memastikan elektron dapat dilepaskan dari logam pemancar. Okey, frekuensi ambang di sini nanti kamu akan belajar lebih detail di dalam topik 7.3 ya. Kamu boleh kiralah berapakah nilai frekuensi ambang tersebut. Okey. Yang ketiga, pencanggahan yang ketiga ialah masa yang diambil untuk pancaran fotoelektron berlaku. Teori klasik mengatakan elektron dilepaskan jika tenaga mencukupi dan memerlukan masa tertentu untuk dilepaskan dari logam pemancar. Manakala hasil eksperimen mengatakan elektron dibebaskan serta-merta sebaik sahaja sinaran dengan frekuensi melebihi frekuensi ambang dipancarkan ke atas logam berkenaan. Ya, nampak di situ ya perbezaan dia. Dan yang keempat, tenaga elektromagnet. Teori klasik mengatakan tenaga suatu sinaran elektromagnet bergantung kepada amplitud. Amplitud di sini merujuk pada keamatan ya, gelombang, bukan pada frekuensinya. Sebaliknya, hasil eksperimen mengatakan tenaga sinaran bergantung kepada frekuensi gelombang. Di situ ada juga perbezaan ya. Okey. So tadi cikgu ada tunjuk tadi kan, yang mula-mula tadi berkait dengan penjanaan idea kan. Jadi di sini sebenarnya ini adalah tadi aplikasi kesan fotoelektrik. So sebenarnya lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Kerana apa? Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Dan pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Okey, sebenarnya aplikasi ini nanti akan dibincangkan lebih detail di dalam topik 7.3. Cuba cikgu nak kamu ada idea tentang apa yang kita nak belajar lah. Macam mana terhasilnya tadi cahaya tadi kan. Okey. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.